Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu kembali bersama saya, Cikgu Robi Rosten. Dan sesi pembelajaran online kita pada kali ini, Cikgu akan terangkan berkaitan dengan tajuk tambah. Adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 18 berkaitan dengan tambah nombor. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu serba sedikit dalam operasi tambah ni. Apabila kita nak menambah nombor, nombor-nombor yang kita susun mestilah mengikut nilai tempat yang betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik kena tambah daripada rumah sah dulu, diikuti puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Dan yang ketiga, adik-adik cuba tambah nombor yang penggenap 10 dan nombor yang berulang. Okey, sebagai contoh adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 19. Okey, cikgu tunjuk satu contoh. Okey, kemudian baru kita buat latihan. Untuk contoh, adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 19. Cikgu nak tunjukkan contoh nombor 2. Okey, dekat sini soalan dia jumlahkan. Okey, jumlahkan 17,806, 4,029, 59,164 dan 3,860. Okey, soalan kata jumlahkan. Okey, jumlahkan. Okey, ini salah satu contoh lah yang cikgu ambil. Yang lain pun adik-adik boleh tengok contoh-contoh lain. Untuk contoh yang ni cikgu nak terangkan 3 perkara yang cikgu bagi tahu tadi. Step-step yang penting dalam tajuk tambah, iaitu adik-adik kena ikut. Yang pertama, kena susun mengikut nilai tempat. Okey, kita susun dulu nombor ni. Kalau soalan suruh jumlahkan, maknanya ini salah satu kata kunci untuk operasi tambah. Okey, jadi untuk menambah, adik-adik boleh terus tambah ke semua sekali. Kalau dia bagi sini 4 nombor, maknanya tambahkan semua sekaligus boleh. Tapi kalau tolak tak boleh. Nak tambah 2 nombor pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebagai contoh, adik-adik nak tambah sekaligus kan. Okey, maksud cikgu tadi, langkah yang pertama adik-adik kena susun ikut nilai tempat. Maksudnya, contohnya nombor yang pertama 17,806. Okey, kemudian 4,029. Okey, maksud cikgu, inilah maksudnya susun mengikut nilai tempat. Kalau kita letak, kalau kita buat kotak, rumah sah, rumah puluh, rumah ratus. Jadi digit-digit ni mesti ikut kedudukan nilai tempat masing-masing. Okey, tak boleh kita susun. Kebiasaannya antara kesalahan yang sering berlaku, nombor ni adik-adik samakan daripada depan. Itu antara kesalahan yang sering berlaku jugalah. Okey. Dan untuk susun nombor, adik-adik boleh susun daripada nombor yang kecil dulu ke atas, kemudian nombor semakin besar di bawah pun boleh. Nak susun untuk tambah tak ada masalah. Nak letak yang mana ke atas, yang mana ke bawah, tak ada masalah yang tu. Yang penting mesti ikut nilai tempat. Maksudnya digit belakang kena sama. Itu yang paling penting. Okey. Kalau nak susun yang mana dulu, yang mana kemudian, tak ada masalah. Nombor yang ni nak letak atas ke, yang ni nak letak bawah sekali ke, tak ada masalah. Okey, 59,164 dan 3,860. Okey, tadi cikgu bagi tahu susun yang pertama, susun mengikut nilai tempat. Maksudnya rumah sah mesti berada di rumah sah. Rumah puluh mesti rumah puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Kat depan tak penuh. Okey, sebab nombor ni hanya ribu, yang ni sampai 10,000 kan. Ini sampai 10,000. Yang ni hanya ribu sahaja. Jadi tak ada masalah. Okey, step yang kedua tadi, dalam tambah kita mesti tambah daripada sah dulu. Okay, daripada rumah sah, diikuti puluh, ratus dan juga ribu. Okay, mesti bermula daripada sah. Okey, jadi itu step yang kedua. Step yang ketiga, yang ni penting, ni untuk tajuk tambah. Kebanyakan orang tahu tambah, tapi cepat atau lambat itu beza dia. Jadi untuk cepat, untuk adik-adik menambah dengan cepat, adik-adik kena mahir
nombor-nombor ni. Maksud cikgu, yang pertama adik-adik mesti tahu penggenap 10. Okey, penggenap 10 ni maksudnya 1 pasangan dia 9, 2 pasangan dia 8, 3 pasangan dia 7, 4 pasangan dia 6, 5 pasangan dia 5. Ini nama dia penggenap 10. Tambah 2 nombor ni dapat 10. Tambah 2 nombor ni dapat 10. Itu maksud dia penggenap 10. Adik-adik kena hafal yang ni. Okay? Dan cikgu rasa yang ni pun memang adik-adik sudah hafal. Kalau tak hafal, kena hafal sekarang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menambah ni kalau kita nak cepat daripada orang, kita nak hebat daripada orang, dalam tajuk tambah, mesti kita kuasai dua benda ni. Yang kedua, nombor yang sama. Okay? Contohnya 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, sampailah 9 tambah 9. Nombor-nombor ni. Okay? Maknanya adik-adik tengok nombor yang sama, terus dapatlah. Mana 1 dapat 2. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 6. 9 tambah 9, 18. Okay? Macam tu. Okay, dua benda ni adik-adik mesti kuasai. Mesti ada dalam ni. Okay? Mesti ada dalam ni. Bukannya ada kat jari. Kalau ada kat jari, maknanya adik belum kuasai. Okay. Seterusnya, apabila kita dah susun betul, ikut nilai tempat, kita dah susun betul. Dan sekarang kita nak tambah daripada rumah sah. Untuk menambah, cikgu kata tadi, hafal dua benda ni. Maknanya, cari yang penggenap 10, kemudian cari nombor yang sama. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, kita nak menambah daripada sah, daripada rumah sah. Kita cari dulu. Kita akan tengok je, kalau kita hafal dua benda ni, kita tengok je nombor, kita terus dapat nombor yang penggenap 10 ataupun nombor yang sama. Sebagai contoh, 6 dengan 4, 10. Kan? Okey. Dan satu lagi, ini tips jugalah. Okay. Selain daripada kita dah hafal pasangan ni, jangan lupa tangan ni bergerak sekali. Takut apa? Takut kita tertambah dua kali. Sebab apabila kita guna cara ni, penggenap 10 dengan nombor yang sama, kita tak akan tambah daripada atas ikut sampai bawah. Tak. Kita akan cari pasangan. Pasangan tu mungkin dah atas dengan tengah macam ni. Jadi, nak selamat, ni penting. Nak selamat, potong. Maksudnya kita menambah, pensel ni bergerak sekali. 10, maknanya kita dah potong nombor tu. Nombor tu kita dah ambil. Jadi yang tinggal hanya 9 dengan 0. Tu ingat potong. 10 tambah 9 jadi 19. Jadi 9 naik 1 ke atas. Okey, cepat. Kalau tidak, kita akan tambah satu-satu. Kalau adik-adik mula yang besar sekalipun, 9 tambah 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tambah lagi 4. 16, 17, 18, 19. Walaupun beza dia mungkin 1 minit ataupun beberapa saat, tapi tetap lambat. Faham Itu baru rumah sah. Kalau kita lambat, contohnya kita lambat kat sini 10 saat, sini 10 saat, campur-campur dah 1 minit ke 2 minit. Kita lambat daripada orang. Faham Okey, yang kedua, untuk rumah puluh. Okey, kat sini kalau kita tengok pasangan penggenap 10 tak ada. Kita ada kan? Jadi tapi kita jumpa nombor yang sama. 12, potong. 12, 13, 14, 15. 15. Boleh? Untuk yang ni ikut kepakaran ataupun kemahiran adik-adik lah. Yang ni boleh guna dua-dua. Nak guna yang ni boleh, nak guna yang sana pun boleh. Maksudnya, kalau nak guna yang ni, penggenap 10, 8, 1, 1 ni, 1, 1 ni kan 2 kan? Maknanya 8, 9, 10. 10 campur 8 jadi 18. Ataupun adik-adik dah biasa yang nombor yang sama, potong, tulis. Ingat, potong 16, 17, 18. Macam tu. Okey, kat sini ada dua penggenap 10. 10, sebut macam tu. 10. Jangan 9. Okey, 10. Nak tambah tak boleh tambah dah. Kita penggenap ni kita terus dapat 10. 10, 20, 24. Macam tu. Sebut macam tu. 5, 6, 7, 8. Yang ni macam tambah biasalah sebab tak ada untuk 2 ni. Tak ada. Kan terus tambah 5, 6, 7, 8. Macam tu. Itu cara kita nak menambah cepat lah. Yang penting hafal. Yang pertama hafal yang ni, penggenap 10. Yang kedua, nombor yang sama. Mahirkan yang ni dulu. Boleh Okey.
Okey, sekarang cikgu nak terangkan berkenaan dengan anu dalam tajuk tambah. Okey, adik-adik boleh rujuk contoh muka surat 21. Okey, contoh nombor 4. Okey, kat sini dia bagi jumlah keluasan, adik-adik boleh rujuk buku teks. Okey, nombor 4. Jumlah keluasan negeri Sabah, Melaka dan Perlis ialah 76,116 km persegi. Luas kawasan. Hitung keluasan negeri Perlis. Soalan tanya, hitung keluasan negeri Perlis. Okey, dia bagi tahu jumlah keluasan 3 negeri, maknanya hasil tambahlah. Negeri pertama, negeri kedua, negeri ketiga ialah 76,116. Okey, dia bagi tahu macam tu. Dan kalau kita perhatikan dekat peta, dia bagi keluasan setiap negeri. Negeri Perlis tidak ditunjukkan. Dia bagi tahu tadi keluasan negeri Sabah, jumlah keluasan negeri Sabah, Melaka dan juga Perlis ialah 76,116 km persegi. Soalan tanya, keluasan negeri Perlis berapa? Berapakah keluasan negeri Perlis? Okey, kalau kita lihat kat peta, Sabah dia bagi tahu 73,631. Melaka juga ada 1,664 km persegi. Perlis tak ada. Okey, jadi kat sini soalan suruh cari Perlis, maka untuk mencari keluasan tanah di negeri Perlis, langkah pertama kita tambahkan dua nombor ni, kita boleh tambahkan dulu sebab nombor ni tambah nombor ni tak ada masalah apa-apa, kita just tambah sahaja, terus tambah aja. 73,631, 1,664 kita tambah, kita akan dapat 5,966,12,57. Okey. Apabila kita dah tambah dua negeri ni, sekarang kita nak cari Perlis. Okey, Perlis dia tak bagi tahu. Maksudnya kat sini kalau kita tulis semula 75295, ini adalah Sabah dan Melaka tambah Perlis sama dengan 76,116. Okey. Untuk cari nilai kat sini, inilah nama dia anu. Nilai yang tidak diketahui. Okey. Dekat sini nilai yang tidak diketahui adalah keluasan negeri Perlis. Jadi untuk cari nilai anu, okey, untuk mencari nilai anu, operasi yang terlibat adalah dia dua je. Kalau tambah ni, pasangan dia sama ada dia tambah ke tolak. Dua benda ni je. Dia tak akan pergi bahagi atau darab. Untuk cari nilai anu, operasi tambah sangat senang. Adik-adik hanya tolakkan jawapan dengan nombor yang berada di hadapan. Tak kisahlah anu tu berada kat tengah ke kat depan, semuanya kena tolak. Itu kalau tajuk tambah. Okay? Jadi untuk cari nilai di keluasan di negeri Perlis, adik-adik ambil jawapan, tolakkan dengan nombor di hadapan. 76,116 tolakkan dengan 75,295. Tolakkan sahaja, kita akan dapat nilai di sini. Itu. Okey, itu cara dia. Boleh ya? Okey, muka surat 22 sebenarnya yang melibatkan anu dalam operasi tambah. Okey, kat situ. Okey, anu ni dia boleh wakilkan dengan apa-apa simbol ataupun apa-apa gambar rajah. Okey, sebagai contoh kalau ada lihat dekat muka surat 22 ni, contoh yang pertama, dia wakilkan anu tu dengan huruf N. Okey, dengan huruf N. Okey, sebagai contoh, nombor 1 kalau ada dilihat 18 tambah N sama dengan 30. Okey, inilah anu. N ni adalah anu. Dan contoh yang kedua, dia wakilkan M tambah dengan 45 sama dengan 82. Okey, kalau ada dilihat kat sini, yang ni dia wakilkan anu dengan N. Dia suruh cari nilai N tu berapa. Yang ni M. Dia wakilkan anu tu dengan M. Kadang-kadang dia lukis gambar bintang, bulan, gambar apa-apa gambar lah, boleh untuk wakilkan sebagai anu. Maknanya anu ni dia boleh wakilkan dengan apa-apa jenis bentuk ataupun simbol lah. Okey, jadi kat sini untuk ni kata kunci lah. Ni macam ni ya. Kalau adik-adik jumpa je operasi tambah melibatkan nilai, mencari nilai anu. Okey,
Untuk cari nilai anu, adik-adik hanya tolakkan. Tolakkan. Okey. Tolakkan sahaja dua nombor yang diberi. Maksudnya kat sini 18 dengan 30. Ambil jawapan, tolakkan dengan nombor di hadapan. Hanya tolak. Untuk tambah, hanya tolak sahaja. Okay, adik-adik kena ingat yang ni. Kalau anu dalam tambah, hanya kena tolak sahaja untuk cari jawapan. Maksudnya 30 tolak dengan 18. Okay, tolakkan. Okay, pinjam sebelah. Tinggal 2. 10 tolak 8, 2. 2 tolak 1, 1. Maka kat sini adalah 2, 12. 18 tambah 12, kita akan dapat 30. Okay. Begitu juga dengan yang ni. Anu ni berada di hadapan. Tadi anu berada di tengah. Sama juga. Ambil jawapan 82. Tolak dengan nombor di tengah ni. 45. Okay, pinjam kat sebelah. Tinggal 7. 12 tolak 5. Tinggal 7. Okay. Untuk menolak ni pun ada banyak cara. Cara yang pertama, adik-adik pinjam 1. Okay, jadi 12. 12 tolak 5. Okay, 12 tolak 5 ada cara mengundur ataupun cara ke depan. Okay, kalau mengundur 12 tolak 5, adik-adik undur. Daripada 12 undur sehingga jumpa 5. Okay, 12 dalam kepala lah. Yang mula 12 salah. Daripada 12 undur 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kita dapat 7. Tulis 7. Atau 12 tolak 5, kita ke depan. Kalau ke depan, maknanya kita mula daripada bawah. Kalau mengundur, kita mesti mula daripada nombor atas. 12 tolak 5, nak ke depan, mula daripada 5. Okay, 5, selepas 5 apa? Jangan, 5 salah. Selepas 5, sambung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat 7 juga. Okay, dan yang ketiga. Yang ketiga ni adalah favourite cikgu lah. Yang ketiga ni cikgu pun kalau kat sekolah dulu, dia ajar ikut cara yang ketiga. Iaitu cara yang ni. Okay, 82 tolak 45. Dan cikgu pun lebih gemar guna cara yang ni. Okay, iaitu okay, 2 nak tolak 5 tak boleh. Pinjam 1 tinggal 7. Okay, cikgu sebut pinjam 10. Okay, pinjam 10. Pinjam 10. Okay, pinjam 10. Letak 10 ke atas. Jadi, apa perlu kita buat? 10 tolak 5. Kemudian tambah balik dengan 2. Tolak, tambah balik dengan nombor atas. Cikgu lebih gemar guna yang ni. Sebab apa? Sebab tolak dengan nombor 10 ni, kita dah biasa. 10 tolak 5, 10 tolak 6, 10 tolak 7, 10 tolak 2, 10 tolak 1. Kita dah biasa sangat-sangat. Dan jari kita pun ada. Cukup. Tak ada masalah untuk nak menolak. Jadi, kalau macam ni, 10 tolak 5, 5. Kita memang senang dapat. Lagipun kita dah hafal. Kalau yang tajuk tambah awal-awal tadi, cikgu bagi tahu pasangan penggenap 10 kan. Jadi, 5, penggenap dia 5 lah. 10 tolak 5, 5. Kalau sini 6, penggenap dia 4 kan. 10 tolak 6, 4. Maksudnya penggenap tu, kalau kita hafal penggenap tadi, kita menolak pun, kalau guna cara ni lagi cepat. 10 tolak 5, 5, 6, 7. Tambah balik nombor atas. Tambah semula. Boleh sebab nombor atas ni mesti kecil daripada nombor bawah. Jangan risaulah, nombor ni tak akan besar. Kalau meminjam lah. Okay? Sebab tu kita kena pinjam. Saya memang guna cara yang ni lah. Daripada kecil dia ajar. Kalau cikgu sekolah dulu dia ajar cara ni. Maknanya 10 tolak 5 tinggal 5, 6, 7. Tambah semula nombor atas. Kita akan dapat 7. 7 tolak 4 3. Samalah. Okay. Yang penting sekarang cikgu nak bagi tahu, kalau jumpa melibatkan anu di tengah, anu kat tengah ataupun anu di depan, operasinya adalah tolak. Ambil jawapan, tolak nombor depan. Okay. Jadi ini sajalah penerangan berkenaan dengan tajuk tambah. Okay, sedikit dalam tajuk tambah. Okay, lepas ni kita akan buat latihan muka surat 22. Jadi, cikgu berhenti kat sini dulu untuk penerangan ataupun nota berkaitan dengan tajuk tambah. Jadi, adik-adik jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.